Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapat kita bersama lagi pada kali ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan bincang berkaitan dengan sumber hukum yang keempat, iaitu kaedah qiyas. Tapi sebelum kita masuk kepada tajuk, saya nak tambah satu poin yang agak penting yang saya tertinggal dalam perbincangan berkaitan dengan sunnah ataupun hadis Nabi SAW tempoh hari, di mana pembahagian sunnah atau hadis Nabi ini sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitu yang dinamakan sebagai sunnah an-nabawiyah ataupun hadis-hadis Nabi yang kita bincangkan perbuatan, perkataan dan takrir Nabi SAW itu. Ianya merupakan suatu perkara ataupun perbahasan yang Nabi ungkapkan memang daripada Nabi SAW sendiri, walaupun disebut asalnya adalah wahyu, kerana Nabi SAW tidak berkata-kata melainkan wahyu, dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tetapi maksud dan ayat-ayatnya adalah dikarang oleh Nabi SAW itu sendiri. Maknanya kalau kita boleh bezakan bagaimana ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ayat Al-Quran adalah kalam Allah, dia bahasa Allah, tetapi hadis Nabawi ini adalah kalam manusia, itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Walaupun kata-kata Nabi ini adalah kelebihan berbanding dengan kata-kata manusia. Ada bahagian yang kedua, jenis yang kedua, iaitu hadis qudsi yang disebut sebagai kalam Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, tetapi menggunakan bahasa Nabi SAW itu sendiri. Maknanya hadis qudsi ini maksudnya adalah daripada Allah, tetapi Nabi yang mengungkapkannya. Dia berbeza dengan Al-Quran lah. Dia dihukum sebagaimana hadis biasa, tetapi maksud sebenarnya adalah apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi hanya mengungkapkan qala Allah Taala di dalam hadis tersebut. Ini adalah hadis qudsi yang mana bilangannya tidaklah sebanyak hadis-hadis Nabawi ini, dan dia bukan Al-Quran walaupun ianya kalam Allah Subhanahu Wa Taala. So itu beberapa poin penting yang agak besar lah dalam perbincangan ulama bila kita berbincang tentang hadis Nabi SAW yang saya tertinggal pada kuliah dahulu. Dan insyaAllah pagi ini kita sambung perbahasan berkaitan dengan sumber yang keempat, iaitu qiyas. Qiyas ni yang kita tahu dulu, saya pernah sebutkan bahawa qiyas ada yang mengatakan dia tidak menggunakan qiyas dan sebagainya, tetapi hakikatnya qiyas ini memang seolah-olahnya tak ada kaedah lain lah sebenarnya untuk kita mendapatkan hukum pada zaman ini, kerana sekarang sudah tidak ada wahyu, tidak ada hadis Nabi SAW yang boleh dikeluarkan, melainkan kita kena kiaskan dengan hukum-hukum yang ada atau menggunakan dalil yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis untuk dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada pada hari ini.
Jadi secara konseptualnya semua orang menggunakan kias. Dari segi bahasanya kias ini ada beberapa makna. Pertamanya diukurkan atau takdir. Qistul arda bizzira' ay qaddartuha bihi. Saya mengukur tanah itu dengan hasta. Itu penggunaan dalam bahasa Arab lah istilah qiyas itu. Makna keduanya itu menyamakan. Fulanun la yuqasu bi fulan. Seorang si Anu itu tidak boleh disamakan dengan si Anu. Itu istilah ulama fiqh dululah si Anu ni. Okey, kemudian dinamakan juga bagi suatu yang lain, seperti dikatakan bumi dengan hujan. Ini suatu tu dinamakan bagi sesuatu yang lain lah. Bumi dengan hujan memang lain lah, tapi dikatakan bumi itu dengan hujan. Itu contoh dari segi bahasa lah. Kita tak bincang panjang. Kemudiannya dari segi istilah. Dari segi istilahnya menyamakan apa yang tiada nas mengenai hukumnya dengan apa yang ada nas mengenai hukumnya, kerana persamaan illah hukumnya. Itu secara asas memang itulah kaedahnya. Dan yang keduanya diserupakan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah ataupun ijma' dengan masalah yang dijelaskan hukumnya di dalam salah satu daripada ketiga-tiganya itu, kerana bersamaan illah pada kedua-dua hukum tersebut. Lebih kuranglah maksud pengertiannya tu dalam bahasa usulnya disebut ilhaq amrin lam yunassa ala hukmihi fil kitab aw sunnah aw ijma' bi amrin nussa alaihi fi ahadihima lishtirakihima fi illatil hukmi. Itulah diserupakan masalah yang tak ada nas, tak dijelaskan hukum dalam nas Al-Quran, ijma' atau qiyas, dengan masalah yang dijelaskan hukumnya dalam nas. Okey, contohnya ini contoh yang popular dan mudah nak faham lah. Contoh-contoh lain banyak tapi susah nak faham nanti. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Okey, ayat ini tentang pengharaman arak. Syahidnya pengharaman arak ni, innamal khamru tu fajtanibuh. Allah tidak menggunakan kata haram, tetapi Allah kata jauhkan. Mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Fajtanibuh menandakan hukum arak itu haram. Dan maksud arak atau khamar di sini adalah sebahagian fuqaha adalah mentakrifkan arak nama bagi minuman yang memabukkan yang dibuat dari buah anggur sahaja. Itu asal pengertian arak kalau dilihat pada zaman penurunan Al-Quran itu. Arak itu adalah minuman yang memabukkan yang dibuat daripada buah anggur, perahan anggur. Maka dipahami bahawa minuman arak adalah haram dan ilahnya adalah memabukkan. Maka minuman lain yang memabukkan seperti tuak, toddy, juga dadah, walaupun dia tak diminum, walaupun tidak dibuat daripada anggur dan tidak disebut hukumnya oleh nas,
tetap diharamkan kerana ilahnya itu memabukkan. Ini contoh kias lah. Begitu juga dengan kias yang diambil daripada hadis Nabi SAW, la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'di wala yakhtubu ba'dukum ala khitbati ba'd. Jangan kamu membeli atas belian saudara yang lain, dan jangan kamu meminang di atas pinangan saudaranya yang lain. Maknanya sebelum ada kata putus daripada orang yang dipinang ataupun saudara yang nak menjualkan untuk barang tu, sama ada dia nak terima atau tidak tawaran untuk dia menjual atau tawaran peminangan tu, selagi belum ada kata putus sama ada dia kata tak nak ataupun dia nak, jangan kita pergi offer pula. Walaupun biasanya kita akan memberikan tawaran yang melebihi daripada tawaran asal lah, ini akan menyakitkan hati saudara kita yang permulaan itu, dan ini akan menyebabkan pergaduhan, perbalahan dan sebagainya lah. Jadi di sini timbul hukum menjual beli, ataupun Nabi sebut jual beli dan meminang. Kalau secara mafhumnya, dua perkara ni sajalah yang disebut dalam nas. Bagaimana dengan urusan-urusan lain? Kita nak sewa je, kita bukan nak beli. Kita bukan nak pinang orang apa, tapi kita nak sewa aja satu kereta ke rumah ke. Okey, boleh tak orang dah offer nak sewa, kita offer dengan sewaan yang lebih tinggi berbanding dengan pihak yang pertama tadi. Isu ni tak disebut langsung dalam mana-mana nas, maka dikiaskan hukum meminang tadi ataupun membeli tadi. Ilahnya menyakitkan hati orang yang boleh menyakitkan hati pihak yang pertama, yang dengan sakit hati itu boleh memutuskan silaturahim dan melahirkan sifat dendam dan sebagainya. So itu contoh kias yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok kepada rukun-rukun kias ini. Yang pertamanya kena ada hukum asal. Hukum asal iaitu hukum yang dinaskan dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma' ulama'. Yang keduanya hukum furu', hukum asal. Yang pertama tadi asal, iaitu masalah tu ada yang dinaskan dalam Al-Quran. Yang keduanya hukum bagi masalah asal itu, hukum yang telah ditetapkan melalui nas pada masalah asal. Dia ada isu, kemudian kena ada hukumnya. Okey, yang ketiganya furu', masalah furu' pula. Mula tadi kita kata ada jual beli atas pembelian orang atau pinangan atas pinangan orang. Kedua ada hukumnya, hukum asal. Hukum asalnya ada haram kerana menyakiti saudara dia. Ketiganya furu', kita nak sewa rumah. Okey, furu' masalah baru yang tidak dijelaskan melalui mana-mana nas. Dan ilahnya itu sifat ataupun menyakitkan hati saudara, itu ada ilah bagi membolehkan kedua-dua hukum asal dan furu' itu disamakan hukumnya. Sifat yang ilah ni merupakan sifat yang berupa sebab bagi hukum asal, yang mana ianya serupa dengan sifat pada furu'. Okey, dia sifat yang menjadi sebab, bukan sebab. Dia sifat yang menjadi sebab. Ilah ni bukanlah sesuatu yang boleh difikirkan dengan akal biasa.
bukan ikut suka kita je nak fikir ambil inilah jadi elah sebagainya. Dia ada kaedah dan disiplin tertentu yang dilaksanakan oleh ulama dalam menentukan elah itu. Sebab itulah sebagai contohnya kita diharuskan musafir berdasarkan kepada nas Al-Quran, contohnya wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwun mubin. Surah An-Nisa ayat 101. Allah SWT menyatakan, dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tidaklah mengapa untuk kamu mengqasarkan sembahyang kamu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Okey, jadi berdasarkan ayat ini kita boleh mengqasarkan sembahyang apabila bermusafir jika takut diserang oleh orang-orang kafir. Okey. Kalau nak ikut kefahaman orang awam macam kita tak tahu sebenarnya yang mana satu ilah, mana satu ilah hukumnya kan. Dan ada banyak sebab lah yang boleh menjadi sebab. Takut diserang orang kafir ke, kerana musafir di muka bumi ke, jadi ke macam mana. Dalam hal ini, ilah yang diambil oleh ulama adalah safar ataupun musafir itu. Kenapa musafir? Kerana dalam musafir itu adanya masyaqqah, kerana adanya kesukaran hingga membolehkan, hingga Allah memberikan rasah untuk kita mengqasarkan solat kita lah. Jadi ilahnya adalah musafir. Tetapi musafir itu kerana adanya masyaqqah. Tetapi masyaqqah itu sendiri bukan ilah. Bukan ilah. Sebab itu kalau kita lihat perbahasan fiqh, biasa disebut musafir melebihi 2 marhalah membolehkan kita menjamak dan qasar solat itu. Hikmah daripada ilah itu kerana nak mengangkat ataupun menghilangkan masyaqqah bagi orang-orang yang bermusafir. Tapi macam mana jika tak ada masyaqqah yang dihadapi oleh seseorang dalam musafir dia? Bagi contohnya, kita kata kita bermusafir daripada Pulau Pinang ke Singapura, yang jumlahnya memang, jaraknya memang jauh melebihi 2 marhalah, tapi tak sempat nak ada masyaqqah pun. Kita tak rasa sangat bersusahnya kerana singkat sangat perjalanan menaiki kapal terbang tu. Jadi adakah dibolehkan bermusafir atau mengqasar dan jamak dan qasar solat ketika itu? Jawabnya memang boleh juga, kerana menepati ilahnya wujudnya permusafiran sebagai ilah. Bagaimana kalau sebab tak ada masyaqqah? Kerana masyaqqah bukan ilah. Masyaqqah, kesukaran itu bukan ilah hukum. Dan walau bagaimanapun ulama nak bagi puas hati, dia kata dalam setengah kitab fiqh disebut, kalau nak kata masyaqqah pun boleh jugalah, kita kata tetap adanya masyaqqah, kerana perjalanan yang panjang itu secara automatiknya memang mewujudkan masyaqqah
bagaimana kita meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung dan sebagainya, dia pasti kalau kita keluar negara pun kita pasti teringat nak balik jugalah sebenarnya. Kerana adanya masyakkah dalam meninggalkan kampung jauh-jauh lama-lama ke, ataupun meninggalkan keluarga dan sebagainya dalam perjalanan tu. Tapi ini cuma sekadar ulama fiqh nak jelaskan kalau nak dikatakan hukum ni macam tak nampak relevannya, tak nampak relevannya, macam tak ada masyakkah pun nak ambil juga jamak dan qasar itu. Tetapi Allah Maha mengetahui berbanding dengan kita. Maknanya Allah mengetahui wujudnya juga masyakkah dalam segala musafir. Walaupun musafir yang kita nampak singkat sangat masanya, seolah-olahnya tak perlu kepada hukum jamak dan qasar itu. Jadi sebab tu tuan-tuan, dalam jamak dan qasar semayang ni disebut rukhsah. Dan rukhsah itu rukhsah yang rukhsah yang sunat diambil. Rukhsahnya berbeza dengan rukhsah boleh berbuka puasa ketika musafir, yang disebut oleh ulama sebagai khilafu aula. Maknanya kalau musafir ni kita boleh pilih sama ada kita nak berbuka puasa ataupun nak meneruskan puasa. Khilaf aula maknanya kalau tak ambil rukhsah tu lebih baik dan lebih bagus, kerana susah nanti nak mengqada balik puasa tu pada masa-masa akan datang. Tetapi bagi semayang qasar dan jamak ni adalah lebih aula untuk kita ambil rukhsah itu. Dia hadiah daripada Allah SWT. Kenapa kita tak ambil? Maknanya kena latih-latih diri kita lah untuk melakukan jamak dan qasar dalam perjalanan musafir kita yang cukup syaratnya. Bukan saja sebagai kemudahan kepada kita, tetapi Allah suka untuk kita ambil kemudahan yang dianugerahkannya kepada kita. Jadi itu sebagai contoh, walaupun menggunakan contoh yang sama pun, tapi contoh itulah yang lebih memudahkan untuk kita memahami kaedah qiyas ini. Dan nantinya bila kita bincang tentang istihsan juga menggunakan kaedah qiyas. Dan kita akan cuba memahami bagaimana ulama melakukan qiyas ini, insya-Allah. Dan kita jangan pandai-pandai nak pergi qiyas hukum-hukum tertentu dan sebagainya. Pastikan kalau kita baca Quran atau hadis ke, kita ambil hukum asal saja. Soal kita nak kiaskan dengan hukum-hukum lain itu, kita kena rujuk kepada apa pandangan fuqaha berkaitan dengan hukum tersebut dan bagaimana mereka mengkiaskannya dengan hukum-hukum semasa ini. Sebagai latihan awal tu tak apalah. So kita cuba je. Tapi jangan kita yang tak cukup syarat ni, tak sampai martabat kita untuk menggunakan kias ini. Jangan kita berpada dengan ilmu kita ni semata-mata untuk melakukan qiyas. Apatah lagi kita nak berfatwa menggunakan kaedah qiyas ini. Mudah-mudahan pemahaman ini dapat sedikit menjelaskan dan memberikan kelapangan dada kepada kita bagaimana fungsi dan peranan fuqaha di dalam membantu umat ini mencari dan mengistimbat hukum dengan kaedah yang telah pun dikaji dan ditetapkan oleh ulama-ulama usul fiqh ini, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, segala kesilapan dan kelemahan saya sebagai manusia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.